Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung balik kisah sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda berdakwah pada jalan Allah Taala bermula secara tersembunyi hinggalah kemudian secara terang-terangan. Jadi apabila sahaja baginda sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak manusia kepada Allah, kepada Rasul, iaitu beriman kepadanya dan kepada Allah, maka banyak berlaku penentangan-penentangan orang-orang musyrikin, yang mana kebanyakan mereka terdiri daripada pembesar-pembesar Quraisy yang ada di kalangan mereka melemparkan kotoran ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian daripada penyiasaan yang dilakukan oleh musyrikin adalah penyebab kepada bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Hamzah ibnu Abdul Muttalib memeluk Islam. Jadi Sayyidina Hamzah ini terkenal di kalangan mereka, di kalangan orang-orang musyrikin Mekah, orang yang gagah berani. Dia ni orang yang gagah dan digeruni, ditakuti oleh orang-orang musyrikin Mekah. Dan Sayyidina Hamzah juga merupakan orang harapan musyrikin Mekah, di antara orang yang dapat menyekat dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang sama, Sayyidina Hamzah ni dia sayang pada anak saudaranya. Anak saudaranya yakni Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sayang dan dia tidaklah nak menentang sangat, maknanya tidak menunjuk penentangan yang kuat sangat, tidak sebagaimana Abu Jahal ya berbanding dengan Sayyidina Hamzah. Tapi dalam waktu yang sama tidak beriman. Jadi Sayyidina Hamzah ni di antara dia suka memburu binatang. Dia suka memburu binatang. Dan kadang-kadang dia, orang lain duk sibuk-sibuk nak sekat dakwah Nabi, dia lari. Dia duk sibuk bawa buru binatang dan sebagainya. Kerana yang orang duk nak sekat itu anak saudara dia. Jadi nak duduk sama dengan orang yang menentang Nabi, seolah-olah nak lawan, nak buat sesuatu, nak lawan anak saudara dia, dan dia sayang kepada anak saudara dia ni. Tapi dalam waktu yang sama, dia sibukkan diri dia dengan berburu dan sebagainya. Maka rasa asabiyah rasa asabiyah dalam diri Sayyidina Hamzah ini membakar apabila dia dicela oleh sekumpulan perempuan. Rasa asabiyah, iaitu rasa sikap perkauman. Dia bukan mikir kat anak beranak dia. Maknanya di atas penyiasaan yang dilakukan oleh orang musyrikin Mekah terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam waktu yang sama, satu ketika orang-orang perempuan, sekumpulan perempuan ini duduk kata kepada Sayyidina Hamzah. Maknanya bila mana orang buat sesuatu kepada Muhammad bin Abdullah Rasulullah ini, orang duk kata, mu ni ada saja je pak saudara. Orang duk buat macam-macam ke anak dia, ke anak saudara. Jadi bila orang kata-kata, dia orang beken ni jangan jolok. Biasanya kalau beken ni jolok, ya maknanya pantang dicabar lah. Jadi datang pula bila lalu ada perempuan-perempuan ketika itu duk kata pada Sayyidina Hamzah, "No, orang buat pada anak saudaramu, takkan nak biar saja. Dia anak beranakmu juga," dia kata. Jadi dia ini rasa ini anak beranak aku. Jadi sikap dia nak jaga anak beranak tu ada. Walaupun dia tak setuju yang mana Muhammad ni bawa agama menyembah Allah, dia tak setuju. Tetapi oleh kerana anak beranak, maka dalam keadaan tu dia dengar orang duk kata. Bila dia balik daripada berburu saja, orang kata, "Hey Hamzah, mu tahu dah anak saudara ni orang buat macam-macam pada dia. Buat macam ni macam, mu boleh diam saja. Tu kan orang lain anak saudara mu juga." Jadi Sayyidina Hamzah ni dengar sekali boleh tahan lagi. Lama-lama tu tiba-tiba orang kata kepada dia, orang cerita bagaimana Abu Jahal buat kepada Muhammad ni dah sampai peringkat melampaui batas dah katanya. Lalu dalam keadaan macam itu, orang kata kepada dia, "Kamu ni berdiam diri melihat penyiasaan yang dilakukan oleh anak saudara kamu,
tiba-tiba sampai peringkat kepada Abu Jahal, maka Sayyidina Hamzah tak boleh bersabar dah. Lalu dikatakan bahawa Abu Jahal telah melakukan sesuatu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah biasa dia pergi ke masjid, pergi ke di hadapan Kaabah, Nabi akan sembahyang. Jadi begitu keadaan dia, sehingga Abu Jahal ni dia tak putus asa. Sampai pada satu peringkat dia pukul juga Nabi. Maknanya dia pukul Nabi, dikatakan bahawa sampai Nabi ini cedera. Lalu dalam keadaan macam itu, sedihlah, maknanya sedihlah ahli keluarga dia. Lalulah Sayyidina Hamzah balik, belum lagi sampai kawasan dia, balik ke rumah dia, berita mengenai Abu Jahal memukul Muhammad ini sudah sampai dah, sudah tersebar dah, sampai kepada pengetahuan dia. Lalu orang tu kata, ni Muhammad ini dipukul oleh Abu Jahal dalam keadaan dah peringkat melampaui batas, mu boleh duduk diam lagi. Maka dalam keadaan macam itu dia pun rasa nak marah kepada Abu Jahal. Dia pergi mendapatkan Abu Jahal, lalulah dia pun pergi, dia tengok Abu Jahal duduk tengah ketawa ramai-ramai. Duduk ketawa, masa tu Abu Jahal dah bahang dah pukul dah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pergi, dia terus marah pada Abu Jahal. Dia marah, dia caci, dia kata kepada Abu Jahal, bagaimana kamu boleh mencaci Muhammad? Mu ni boleh caci, boleh kata, boleh buat pada satu Muhammad. Mu tahu tak sebenarnya aku ini telah mengikut Muhammad, aku ini telah menjadi penganut agama Muhammad, aku telah beriman dengan Muhammad. Padahal Sayyidina Hamzah tak beriman lagi. Kenapa Sayyidina Hamzah sampai kata macam tu? Kerana dia nak marah orang buat kepada anak saudaranya, sampai dia kata terkeluar daripada lidahnya bahawa dia kata sebenarnya aku telah mengikut Muhammad, aku telah menjadi pengikut Muhammad. Bermakna kalau kamu pukul Muhammad, aku akan bela kerana aku pengikut dia. Lalu terkejutlah Abu Jahal pun terkejut. Maka orang-orang yang duduk keliling pada Abu Jahal tu terkejut. Maka dalam keadaan macam itu, kemudian Allah Ta'ala menyinari mata hati dengan cahaya keyakinan. Lalulah dalam keadaan macam tu orang tertanya-tanya, betul ke Hamzah, kamu ni dah beriman dengan dia? Dia tegah, ya betul. Dia kata betul tu, sebab dia nak marah ke Abu Jahal. Maknanya, ya betul. Abu Jahal kata, betul ke apa yang kamu kata? Betul. Maka orang keliling itu bertanya Abu Jahal, Sayyidina Hamzah tidak berganjak dengan pendiriannya, mengatakan, memang aku dah beriman dengan Muhammad, dengan nada yang marah. Maka terkejut, terdiamlah maka orang yang berada ketika itu. Ketika dia kata macam tu, dia mari dalam hati, memang aku ni rasa kena beriman dah. Dan dia merasa tenang kerana dapat membela Muhammad, membela Rasulullah. Dan mengikut riwayat sejarah, ada dalam kitab lain menceritakan bahawa Sayyidina Hamzah malam itu tidak boleh tidur, kerana memikirkan, aku ni nak teruskan dalam tidak beriman ke nak beriman ikut Muhammad. Kalau tambah beriman, aku dah kata dah aku beriman, tapi kalau aku beriman pula, warna pula orang-orang lain pula duk fikir. Maknanya ketika ada macam itu, maka dikatakan bahawa masa dia marah tu, Sayyidina Hamzah dia datang tengok Abu Jahal tengah ketawa, tengah suka, dia ada bawa anak panah dia, busur panah. Dengan busur panah tu dia katuk, dia pukul Abu Jahal sampai berdarah. Bila sampai berdarah saja, maka orang ni pengikut-pengikut Abu Jahal nak lawan Sayyidina Hamzah. Mana ramai-ramai, seorang tak berani, ramai-ramai. Makna orang ni gagah ramai, seorang tak gagah. Maknanya lalulah ketika macam itu, yang menahannya lah Abu Jahal dia. Biarkan dia, jangan. Maknanya katanya Abu Jahal tadi. Maka dikatakan bahawa keyakinan dalam Islam tu masuk, kerana Islam masuk dalam hati, dan beliau adalah keislaman yang paling baik. Kalau dia masuk Islam memang baik, kerana akan dikuatkan Islam dengan Sayyidina Hamzah. Dan orang yang paling kuat mempertahankan golongan muslimin, bila dia masuk Islam, dia mempertahankan orang Islam. Beliau merupakan seorang yang paling kuat memusuhi Allah, memusuhi musuh-musuh Allah, sehingga digelar sebagai singa Allah. Jadi bila dalam keadaan dia beriman kepada Allah, maka jadi takutlah orang-orang musyrikin Mekah yang lain, kerana Sayyidina Hamzah telah beriman dengan Allah dan juga Rasul, dan Sayyidina Hamzah
bila mana sahaja dulu kawan-kawan dia, yang mana kawan-kawan dia duk kata ke Muhammad tentang Muhammad, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia diam saja kerana Rasulullah itu tidak beriman, tidak bersama dengan dia dalam keimanan. Dia beriman dengan patung berhala, Rasulullah beriman dengan Allah. Dia diam saja selama ini. Bila mana sahaja dia beriman, benar-benar beriman, dialah orang yang membela Rasulullah, sehingga kan dikatakan dia ini adalah singa Allah. Dia orang yang kuat memusuhi musuh-musuh Allah, sehingga kan orang nak buat jahat pun mikir Allah, Sayyidina Hamzah ada, takut mereka pada Sayyidina Hamzah. Maka para sahabat juga diseksa dan disakiti sebagaimana yang dialami oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah kira-kira mana sahaja Sayyidina Hamzah tadi dalam keadaan dia membela Rasulullah, lalu keesokan harinya malam tu dia tidur, dia pukul, kata dalam sirah Ibnu Hisham, dia pukul sampai berdarah, kena parah sampai tak boleh nak bangun Abu Jahal. Lalu dalam keadaan macam tu orang nak halang dia. Lepas tu Abu Jahal kata, biarlah aku bersalah, dia kata, kerana aku pukul anak saudara dia. Anak saudara Sayyidina Hamzah tu anak saudara dia ke? Kerana aku pukul anak saudara dia, kata. Hanya yang Abu Jahal duk fikir ni, macam mana Hamzah ni boleh beriman dengan Muhammad. Masa tu tak beriman lagi. Lalu dalam keadaan macam tu Sayyidina Hamzah beri amaran, aku menjadi pengikut Muhammad, kamu jangan ganggu lagi Muhammad. Sayyidina Hamzah pun lari meninggalkan diri. Tinggallah puak-puak mereka mula bermesyuarat, macam mana ni Hamzah dah jadi pengikut Muhammad. Sayyidina Hamzah ni dah jadi pengikut Muhammad, maka mereka pun mulalah rasa susah hati. Malam itu Sayyidina Hamzah tak boleh tidur, tapi Rasulullah sudah dapat rasakan bahawa Sayyidina Hamzah ni telah membela dia. Lalulah besok pagi-pagi hari lagi dia pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, wahai anak saudaraku, semalam aku memikirkan tentang kamu, dan aku telah mengaku bahawa aku beriman dengan Allah, dan sekarang ini aku tengah fikir, tak tahu lagi hanya aku nak beriman ataupun tidak. Rasulullah mengajak kepada Sayyidina Hamzah, bapa saudaranya, sebenarnya telah sampai keyakinan dalam hati kamu akan merasa ketenangan. Allah Ta'ala telah mencampakkan dalam hati kamu ketenangan, cahaya hidayah Allah Ta'ala. Maka wahai bapa saudaraku, marilah kamu beriman kepada Allah Ta'ala. Maka tanpa berfikir panjang, Sayyidina Hamzah pun beriman kepada Allah. Bila dia beriman kepada Allah, mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun bergembira. Maka sahabat-sahabat yang lain yang dapat tahu Sayyidina Hamzah bergembira, maka makin gembiralah mereka dapat merasakan dengan kemasukan Sayyidina Hamzah ke dalam Islam ini, mungkin sahabat Nabi ini akan kurang disakiti oleh orang-orang musyrikin Mekah. Maka Sayyidina Hamzah memberitahu kepada Rasulullah bahawa dia akan menjaga sahabat-sahabat Nabi yang lain sedaya mana yang boleh, agar supaya sahabat-sahabat Nabi yang lain itu terselamat daripada seksaan-seksaan. Namun demikian, mana-mana yang menjadi hamba yang beriman, Sayyidina Hamzah tak boleh buat apa-apa. Sebab apa? Sebab itu hamba. Maka sebagai tuan, dia berhak buat apa saja kepada hambanya. Maka mana-mana sahabat yang merdeka, yang bukan hamba, kalau ada orang buat, Sayyidina Hamzah kata dia akan bela, dia akan cari. Maknanya kalau beritahu saja ada sahabat ni dipukul, beritahu Sayyidina Hamzah akan pergi. Maka bila dengar macam tu, sahabat-sahabat Nabi gembiralah. Dikatakan selepas daripada Sayyidina Hamzah beriman, kebanyakan yang diseksalah kalangan hamba-hamba saja. Tak boleh nak buat apa Sayyidina Hamzah, tak boleh, sebab memang bila hamba, tuan dia berhak buat apa saja. Maka khususnya para sahabat yang tidak mempunyai kaum keluarga yang mampu mempertahankan mereka, ada kaum keluarga yang tak mampu pertahankan mereka, itulah orang ambil peluang. Maknanya semua bentuk penyiasaan yang dialami merupakan kemanisan bagi mereka, walaupun mereka itu diazab, diseksa oleh para sahabat, oleh orang-orang musyrikin Mekah. Para sahabat ini tidak merasa kendor imannya, tidak merasa kurang imannya, bahkan bertambah, dan dia merasakan ini satu kemanisan bagi mereka. Maksud kemanisan macam mana? Bukan manis ketika diazab itu, tidak. Mereka diazab tetap merasa azab,
tapi dia merasa bahawa semakin dia diseksa, semakin dia kuat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana sahaja dia dibebaskan daripada penyiksaan, hatinya akan merasa tenang, keyakinannya semakin kuat, beriman dengan Allah dan juga dengan Rasul. Maka dikatakan bahawa Allah mereka mendapat kemanisan bagi mereka selagi mana mereka itu menghadapinya kerana mencari keredaan Allah. Oleh sebab itu penyiksaan yang mereka lakukan, orang-orang musyrik Mekah lakukan, tidak mampu menyebabkan mereka itu keluar daripada agama Islam. Tak mampu. Ada sahabat Mus'ab ibnu Umair, dia ini orang kaya, maknanya segala pakaian yang mewah-mewah ada pada dia, kenderaan yang hebat ada pada dia. Tapi bila mana dia beriman dengan Allah dan Rasul, maka ibu bapanya tak bagi benda-benda yang mewah. Makanan-makanan yang lazat-lazat pun dah tak ada dah. Dulu dia nak makan apa saja, makan apa saja. Dengan makanan yang lazat, pakaian yang mewah, dan dikatakan pakaian dia itu silih berganti. Hari ni dia pakai, nak jumpa lagi pakaian hak tu payah dah jumpa. Boleh jadi tak jumpa dah. Maknanya kekayaan dia memang begitu hebat. Dia pergi di mana-mana dipandang oleh orang, baik lelaki baik perempuan, namanya disebut-sebut. Segala apa yang dia nak ada. Orang-orang Mekah ketika itu cemburu belaka dengan dia bila tengok, Allah, kalau aku jadi macam dia sedaplah, kalau aku jadi macam dia lah sedap. Tidak ada apa yang diingini oleh Mus'ab, semuanya dia dapat. Tapi bila dia beriman dengan Allah dan Rasul, akhirnya dia beriman dengan Allah, ibu bapanya beri ugutan kepada dia. Kalau kamu mengikut Muhammad, aku tak bagi apa yang aku bagi selama ini. Maka jadilah Mus'ab orang yang lapar, jadilah Mus'ab orang yang fakir, jadilah Mus'ab orang yang miskin. Tapi dia keluar daripada rumah dia, dihalau oleh ibu bapanya. Dia tetap mempertahankan keimanannya kepada Allah dan juga Rasul, kerana sudah rasa kemanisan beriman kepada Allah, duduk bersama dengan Rasulullah. Akhirnya hidup dalam keadaan fakir sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat, yang dahulu jadi kaya raya, sampai dia duduk di kota Madinah dia miskin. Hidup menjadi ahli suffah. Maknanya orang belajar pondok dengan Nabi, maknanya belajar pondok. Harap Nabi tangguh, harap sahabat-sahabat maknanya. Lalu dalam keadaan susah, bila dia wafat dalam satu peperangan Uhud, dia wafat, tidak ada kain dia bagi diri dia, bagi duit dia tu, tak ada duit nak beli kain kapan dia, tak ada peninggalan dia. Dan pakaian dia singkat, sebab bila dia keluar daripada rumah, dia budak lagi, dia semakin tinggi, pakaian semakin singkat, tak ada pakaian. Begitu mereka itu menghabiskan segala-galanya untuk Allah dan juga Rasul. Masya Allah. Maka dikatakan bahawa mereka itu nampak zahirnya begitu, tetapi mereka telah mencapai kemanisan beriman kepada Allah. Buatlah apa sahaja kepada sahabat, sahabat tidak akan meninggalkan agama, beriman kepada Allah dan juga Rasul. Malah Allah Ta'ala telah menetapkan pendirian mereka sehingga dia menyempurnakan urusannya. Bahkan Allah Ta'ala tetapkan pendirian mereka. Wasabbit aqdamahum, ditetapkan kaki-kaki mereka, pendirian-pendirian mereka. Sehingga kan ada sahabat dia ni diseksa oleh orang musyrik Mekah. Bila diseksa, masa tu kisah ini berlaku ketika itu Nabi ada di kota Madinah. Ada sahabat diseksa di Mekah. Bila diseksa di Mekah, dia diikat, lepas tu dipukul, diletakkan di tengah panah dan sebagainya. Sehingga kan dia ni sakit sampai tak bermain pun seksa lagi. Sampai satu peringkat hampir dia nazak. Masa tu dia boleh lagi tu nak membawa kepada kematian. Hampir dia nak membawa kepada kematian, maka salah seorang daripada orang musyrik Mekah menawarkan diri kepada dia, Dia kata, apa kata kalau tempat kamu ini diganti dengan Muhammad? Tempat kamu ini diganti dengan Muhammad, wa anta jalisum fi ahlika, kamu akan duduk bersama ahli keluarga kamu. Kami tidak akan ganggu lagi kamu, tapi kami minta Muhammad tebus, ambil Muhammad duduk tempat kamu, kamu dibebaskan. Setuju tak kamu? Sahabat Nabi ini nazak dah, hampir nazak. Masa itu dalam keadaan menderita sangat dah, nak membawa kepada kematian.
dia sempat berkata, demi Allah, kalau Muhammad terkena duri pun aku tak suka, bagaimana nak ganti depan aku. Akhirnya Muhammad, sahabat Nabi ini diseksa sampai wafat, sampai mati. Bila sahabat Nabi ini diseksa sampai mati, wafat dia ini, Nabi dapat tahu sahabat kita ini telah wafat. Maka mayatnya ditinggalkan di tengah padang pasir. Yang mana di tengah padang pasir tadi, mayat dia ini, jasad sahabat Nabi yang mulia ini, biasanya ditinggal padang pasir. Yang kawasan itu ada satu jenis burung. Burung tu dia makan bangkai. Maknanya, maka dia biar begitu saja. Jadi sahabat Nabi ni bila dibiarkan jasad di tengah padang pasir, orang-orang musyrikin Mekah tinggal begitu, Nabi beritahu pada sahabat, kamu pergi di tempat sekian-sekian, ada sahabat kita ini yang sudah wafat, yang sudah syahid pada jalan Allah, kamu pergilah mendapatkan dia, ambil jasadnya untuk dikebumikan. Maka sahabat Nabi pergi berjalan kaki. Perjalanan tu masih jauh lagi, sudah tercium bau wangi. Mayat itu sudah 2-3 hari, patutnya bau busuk, tapi bau wangi. Bila bau wangi ni, dekat dah, jalan tak sampai lagi, dekat dah bau wangi, rupanya jauh lagi, tapi dah tercium bau wangi. Sampailah dia pada jasad tu. Bila dapat pada jasad, nampak burung. Burung itu adalah burung yang makan bangkai-bangkai. Maka ada burung yang duk keliling kepada mayat sahabat ni. Maka ada burung yang keliling mayat sahabat tadi. Sahabat ini duk sangka burung ni akan makan jasad sahabat ni. Rupa-rupanya burung tu duk jaga jasad sahabat Nabi ni. Bau wangi. Semakin dekat semakin wangi. Bila sahabat ini dekat, burung tadi hilang. Betul-betul burung tadi diperintahkan oleh Allah untuk menjaga jasad sahabat Nabi yang syahid pada jalan Allah Ta'ala ini. Maka ambil lah. Dalam keadaan jasadnya agak uzur, agak teruk, tetapi mengeluarkan bau yang wangi, menandakan kemuliaan Allah Ta'ala disebabkan pengorbanannya terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin diazab sahabat, semakin kuat iman kepada Allah. Semakin diazab, semakin kuat keimanan dia. Jauh, bahkan dikatakan mustahil bagi sahabat itu keluar daripada agamanya, keluar pada Islam, bila mana dia ini benar-benar beriman kepada Allah. Maka orang kafir musyrikin Mekah tahu, sahabat Nabi ini kalau diseksa, kalau dipukul, dibuat macam mana, dia tak akan keluar. Tak apalah, kalau tu macam mana, mereka bermusyawarah. Adakah kita nak seksa dia? Ataupun tak payah seksa, terus bunuh begitu saja, ataupun kita lock gitu saja. Maka mereka musyawarah, dia kata begini, sahabat Muhammad ini, sehingga kan ada di kalangan mereka mengatakan, aku tidak pernah berjumpa seseorang yang mengasihi seorang yang lain mengatasi sahabat Muhammad. Tak pernah berjumpa. Kasih kepada Nabi ni, kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada pernah berjumpa lagi orang kasih pada orang lain macam sahabat Nabi. Jadi dalam keadaan macam tu, dia fikir macam mana ni nak buat ni. Kata ginilah, kita seksa ni bukan untuk dia, kita seksa biar orang lain tak berani. Tak berani nak masuk Islam, sebab tu kena seksa juga. Memanglah orang ni dia seksa sahabat Nabi, diseksa oleh orang musyrikin Mekah. Orang musyrikin Mekah sudah tahu, kerana tidak ada lagi yang menunjukkan sahabat Nabi ni bila diseksa akhirnya jadi murtad, tak ada. Kalau ada pun seorang Ammar bin Yasir itu pun dia ini mengeluarkan lafaz murtad itu, lepas pada itu dia tetap beriman. Nabi beritahu dia, bagaimana hati kamu? Hati saya beriman. Kalau macam itu, hati kamu beriman, maka kamu dikira beriman kepada Allah juga Rasul. Lalu dalam keadaan macam itu, Allah Ta'ala kuatkan mereka, dan mereka menjadi pemerintah di dunia selepas mereka berada dalam keadaan tertindas dan sebelum sahabat-sahabat Nabi yang tertindas, yang diseksa seperti Bilal ibn Rabah. Akhirnya Bilal ibn Rabah sampai hari ini namanya disebut oleh Allah, dan kisahnya begitu hebat, menandakan kisah cintanya dia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain seperti Ammar bin Yasir, Sumayyah dan sebagainya. Mereka jadi pemerintah, maksudnya nama-nama mereka itu disebut mengatasi kadang-kadang ketua-ketua pemerintah-pemerintah hari ini. Nama-nama sahabat disebut. Begitu juga dengan maknanya para-para sahabat yang dekat seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman dan sebagainya. Mereka itu menjadi pemimpin bukan sahaja di dunia. Sayyidina Abu Bakar yang rapat dengan Nabi jadi pemerintah.
Sayyidina Umar yang rapat dengan Nabi jadi khalifah. Begitu juga dengan Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, mereka ini jadi penghulu juga kat negeri akhirat. Kerana apa? Kerana kebersamaan mereka dengan Allah dan juga Rasul. Lalu dikatakan bahawa menjadi pemerintah di dunia selepas mereka berada dalam keadaan tertindas dan serba lemah, dan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa nuridu an namunna 'alal ladzi nastud'ifu fil ardh wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhumul warisin. Dan kami hendak melakukan kebaikan dengan memberi pertolongan kepada mereka yang tertindas. Allah Ta'ala kata, sahabat-sahabat Nabi yang tertindas, aku nak beri kebaikan pada dia, aku nak beri ihsan, aku nak beri kebaikan kepada mereka di negeri itu, dan hendak menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin. Allah Ta'ala kata sahabat-sahabat Nabi yang tertindas, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu, wa nuridu, kami ingin, an namunna, yakni bercita-cita ingin, 'alal ladzina stud'ifu, kepada mereka yang ditindas, kata Allah. Allah Ta'ala nak pasti jadi. Allah Ta'ala kata, aku nak orang-orang yang tertindas di kalangan sahabat-sahabat Nabi ini fil ardi, ketika mereka duduk di atas muka dunia ni, wa naj'alahum a'immatan, kami jadikan mereka itu pemimpin. Maknanya masuk pemimpin, dia namanya disebut. Namanya disebut di atas muka dunia ini, wa naj'aluhumul warisin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi. Maknanya amalan mereka, kehidupan mereka diikuti. Siapa hari ini kita contoh Bilal Ibn Rabah, dia itu muazzin sebenarnya, Bilal nama dia. Siapa hari ini orang yang melaungkan azan dipanggil Bilal, maknanya diwarisi, nama dia pun diwarisi. Apatah lagi akhlaknya, kasih sayangnya, cintanya kepada Nabi dan sebagainya. Maka ini disebut oleh Allah Ta'ala kehebatan para sahabat, walaupun mereka diazab, diseksa dan sebagainya, namun mereka mendapat pilihan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang telah ditentukan oleh Allah benar-benar berlaku. Bila Allah Ta'ala kata nak jadi pemimpin, jadilah mereka pemimpin. Di antara sahabat yang disakiti, yang diseksa ialah Bilal Ibn Rabah. Bilal Ibn Rabah ini adalah hamba milik Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi Al-Quraisy. Umayyah bin Khalaf ini terkenal dengan orang yang sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umayyah ini bila mana dia telah mendapat tahu bahawa Bilal Ibn Rabah ini beriman. Bilal Ibn Rabah beriman ini sebenarnya dia ada kawan dia yang sama-sama hamba kepada Umayyah. Maka kawan dia ini ada menceritakan tentang Muhammad. Tapi kawan dia tak berani nak pergi. Maka Bilal Ibn Rabah yang masih ketika itu dia masih lagi hamba kepada Umayyah, maka dia curi-curi keluar nak cari Muhammad. Maka jumpalah dia dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia berjumpa tu, dia lihat Nabi dengan para sahabat di rumah Ibnu Arqam. Maka ketika itu mendengar tausiah ataupun ilmu yang disampaikan oleh Nabi. Bila Nabi menyampaikan ilmu, terkesan di dalam hatinya. Kerana Bilal Ibn Rabah ni jenis orang taat, sebab dia hamba. Jadi bila dia dengar sahaja ajaran-ajaran yang Nabi beri nasihat-nasihat Nabi, maka terkesan di dalam hatinya. Lalulah timbul keyakinan dia, ini memanglah Nabi ni, memang seorang Rasul. Lalu dalam keadaan macam itu, bila Nabi mengaku dia Nabi, dia Rasul, Bilal Ibn Rabah yakin ini memang Nabi, memang Rasul. Lalu Bilal Ibn Rabah beriman di hadapan Rasulullah. Bila dia beriman, Rasulullah beritahu, ingat, patung-patung berhala ini tak beri manfaat pun. Tidak beri kesan, tidak beri manfaat, tidak ada kuasa. Yang benar-benar berkuasa adalah Allah. Maka Bilal Ibn Rabah ini, dalam curi-curi dia jumpa Rasulullah, dia tetap menjadi hamba kepada Umayyah. Maka bila dia sudah dapat keimanan ini, dia cerita kepada hamba Umayyah yang lain. Umayyah bukan ada Bilal seorang saja hamba. Maka dia cerita. Dia cerita tentang, aku dah jumpa Muhammad lah, Muhammad begini, orang ni macam ni. Dan dia telah bawa ajaran-ajaran macam ni. Tanpa disedari oleh Bilal, Umayyah telah dengar apa yang telah diperkatakan oleh Bilal Ibn Rabah. Maka dalam keadaan macam itu, Umayyah ini panggil Bilal, pegang Bilal,
Tanya dia betul-betul. Tanya Bilal ibn Rabah, benarkah kamu ni telah menjadi pengikut Muhammad? Bilal jawab benar. Maka bila Bilal jawab benar, kawan-kawan dia yang sama-sama hamba ni kata, jangan jawab gitu. Maknanya tapi Bilal kata dia benar. Saya telah beriman dengan Muhammad. Apa yang kamu kata? Apa yang telah dibawa oleh Muhammad? Muhammad telah mengajak kita beriman dengan Allah, dan dia adalah Rasulullah. Dan bagaimana dengan agama kami semua yang menyembah patung berhala? Katanya Muhammad bin Abdullah Rasulullah mengatakan bahawa patung-patung berhala tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Berani kamu kata macam tu? Ya, kata Bilal ibn Rabah. Lalulah Saidina Bilal ibn Rabah bila ditanya oleh Umayyah, maka Bilal jawab dengan tegas dan beraninya. Lalulah Umayyah memberi ancaman, kalau kamu betul juga bersama dengan Muhammad, kamu akan diazab. Bilal mengatakan, aku tetap dengan Muhammad. Akhirnya diheret oleh Bilal, diheret oleh Umayyah, diseksa di hadapan orang ramai. Lalu dalam keadaan macam itu, Umayyah terus telah perkara awalnya dia ambil tali, dia ikat tekuk Bilal. Maka dikatakan bahawa telah mengikat tengkuk Bilal dengan tali dan menyerahkan pada kanak-kanak untuk pemainnya. Dia bawa pegang tekuk, ikat tali, ikat tekuk, dia perek ewak binatang seperti binatang. Padahal Bilal ibn Rabah itu sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Lalu dia heret. Bila dia heret dengan padang, budak-budak ikut. Bila budak-budak ikut, tak budak-budak pegang tali, budak-budak pegang tali sambil-sambil main. Bila tetap sabar di sisi Allah Ta'ala, ada keimanan yang kuat, dia pun berjalan. Budak-budak buat main ke dia, pegang, letak dia tekak tali begitu. Maka dilihat oleh orang-orang ramai ketika itu. Bila lihat orang-orang ramai ketika itu, dia merasa heran, selama ini Umayyah tidak pernah buat kepada hambanya seumpama ini. Maka ada dia kalangan mereka bertanya, Umayyah, apa yang kamu buat pada hamba kamu ni? Hamba aku ini telah menjadi pengikut Muhammad, aku ingin memberi pengajaran kepadanya. Lalu dia bawa. Maka bila tengok orang pun pakak ikut, jadi ramallah ketika itu. Sampailah ketika itu di tengah padang pasir, dan Umayyah ini dia cari satu keadaan yang padang pasir itu yang panas, dan dia tunggu waktu yang betul-betul panas untuk nak selesai Bilal ibn Rabah. Lalu dikatakan bahawa Bilal ibn Rabah ni bila duduk tengah-tengah panas, dikatakan tengah hari terik dah ketika itu. Bilal ibn Rabah ini dipakaikan pakaian besi kerana Umayyah dia ada menjemur pakaian besi. Cuba kita bayangkan besi dijemur tengah panas, kemudian kita pegang besi tadi, apa yang berlaku? Besi itu akan panas. Bilal ibn Rabah pakai baju, dibuangkan baju dia ni sehingga Bilal tidak pakai baju. Dalam keadaan macam tu, baju besi tu panas dah, baju besi dipakaikan di atas tubuh Bilal ibn Rabah. Ketika baju besi dipakaikan di atas tubuh Bilal ibn Rabah, Bilal ibn Rabah, Allah, maknanya dia sebut Ahad. Ahad itu bermakna Allah yang Maha Esa. Ahadu Ahad, kata Bilal ibn Rabah. Maka ketika itu hanya disebut Ahad. Dalam keadaan macam itu, Bilal ibn Rabah ini diberi lagi peringatan kepada dia. Beginilah keadaanmu wahai Bilal, sampai kepada kamu mati ataupun kamu kembali kepada agama yang dahulu. Bilal tetap kata Ahadu Ahad, Allah Ta'ala Maha Esa. Lalu ketika itu, ketika diletakkan baju besi, Bilal menahan kesakitan, di lidahnya hanya keluar perkataan Ahadu Ahad, Allah Ta'ala lah Maha Esa, Allah Ta'ala lah Maha Esa. Itulah perkataan yang keluar daripada lidahnya. Maka dilihat oleh orang ramai ketika itu, waktu tengah hari, tengok keadaan Bilal ibn Rabah menahan kesakitan, lalulah dibiarkan panas macam itu, dan diharapkan agar Bilal ibn Rabah meninggalkan agama Muhammad. Tidak sama sekali. Maka dia tunggu, dia tengok Bilal ibn Rabah dalam keadaan kesakitan, dia tak puas hati, dia pecah pula baju tu yang panas, dia pun tak boleh nak pegang ke tangan, ditakkan di tubuh Bilal ibn Rabah, dibuka pula baju tadi dia diletakkan di atas dada Bilal ibn Rabah yang panas tadi. Kemudian dalam waktu yang sama, tangan ini diikat tadi, diletakkan pada binatang tunggangan, dibaringkan Bilal ibn Rabah, kemudian dipukul binatang tunggangan tadi. Bila dipukul binatang tadi, maka bergeraklah, maka terheratlah
tubuh badan Bilal ibn Rabah yang tadi panas kena peluk heret pula. Lepas pada tu pusing sekali sapa dekat dia, dia tanya, "Hei Bilal, beginilah keadaan kamu sampai kamu mati ataupun kamu nak hidup, kamu kembali beriman dengan patung berhala ataupun kamu sembah patung berhala?" Ahadu ahad, ahadu ahad. Allah Taala Maha Esa, Allah Taala Maha Esa. Ketika itu sahabat-sahabat lain tak boleh buat apa. Sayyidina Hamzah pun tak boleh buat apa. Sahabat-sahabat lain pun tidak boleh buat apa. Sebab apa? Sebab dia ini hamba kepada Umayyah. Ada riwayat dalam kitab Sirah Ibnu Hisham mengikut pandangan Ibnu Ishaq mengatakan bahawa ketika itu ada sahabat, ada seorang yang datang, yakni Waraqah bin Naufal. Dia datang, dia kata tetapkan iman kamu wahai Bilal, tetapkan iman. Dia pun lari. Ada mengatakan bahawa wahai Bilal, sesungguhnya Allah Ta'ala memilih kamu Bilal. Perkataan-perkataan semangat kepada Bilal ibn Rabah. Ada yang tidak tahan lari menangis, kemudian pergi jumpa Rasulullah. Beritahu Rasulullah, Bilal kena seksa dah, kita nak buat macam mana ni, Bilal kena seksa ni. Maka yang beritahu dalam keadaan menangis, ada yang sedih ataupun menahan diri kesedihan. Orang-orang yang ada tak boleh buat apa-apa kerana ini milik Umayyah, dia adalah hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Maka Umayyah bin Khalaf menyeksa sambil dia ketawa, lalu dengan perkataan yang takabur, sombong, membangga-banggakan diri sambil mengatakan, beginilah orang yang tidak mahu mengikut agama menyembah patung berhala, menakut-nakutkan orang lain agar tidak beriman kepada Allah. Lalulah disentiasa sebut kepada Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah mengatakan, ahadu ahad, ahadu ahad. Dia seksa pagi-pagi lagi, dia seksa tunggu matahari naik betul. Tarik Bilal ibn Rabah tengah panas, jemur lagi baju, dipakaikan lagi, lepas tu diheret dekat atas binatang pula. Tunggu beberapa jam Bilal ibn Rabah diseksa, menahan kesakitan. Tidak ada yang disebut kecuali ahadu ahad, ahadu ahad. Allah Ta'ala Maha Esa, Allah Ta'ala Maha Esa. Maka demikianlah Bilal ibn Rabah. Ketika diseksa, beliau menyebut Allah yang Esa, Allah yang Esa. Apa yang dialami tidak melupakannya kepada mengingati Allah yang Maha Esa. Sampai satu ketika setelah beberapa jam diseksa Bilal ibn Rabah, sampai satu ketika waktu zuhur, ketika matahari betul-betul di atas kepala, dengan arti kata cuaca yang begitu panas. Ketika panas matahari sedang benar-benar terik, panas terik, ketika itu Umayyah menjemurnya di atas padang pasir. Dia pun ambil Bilal ibn Rabah, dia pun jemur atas padang pasir. Jemur lok panas gitu. Kita kalau berdiri tengah panas pun tak tahan, berdiri saja. Kadang-kadang duduk bawah mana bawah atap pun tak tahan lagi. Dah ini dalam keadaan sudah diseksa beberapa jam, kemudian diletak di padang pasir, dijemur begitu saja. Maka orang duk sangka Umayyah nak jemur saja Bilal ibn Rabah. Tak puas hati lagi Umayyah. Bila dijemur saja, masih lagi kedengaran ahadu ahad, ahadu ahad, Allah Ta'ala Maha Esa, Allah Ta'ala Maha Esa. Perkataan yang menyakitkan hati Umayyah. Maka dalam keadaan macam itu, dikatakan bahawa panas ketika itu, sekiranya diletakkan sepotong daging di atas pasir tersebut, daging tadi boleh jadi masak. Bermakna panas itu dalam hari cuaca yang sangat panas, di musim yang sangat panas. Dalam musim yang sangat panas, cuaca yang sangat panas, dikatakan bahawa kalau daging mentah diletakkan di atas pasir yang panas tadi, daging tadi boleh masak. Begitulah yang diazab oleh Bilal ibn Rabah dalam keadaan macam itu. Ingat dia biar begitu Bilal ibn Rabah dalam keadaan azab, tiba-tiba Umayyah memerintahkan angkat batu yang besar, letak di atas tubuh Bilal ibn Rabah. Terkejut sahabat-sahabat yang lain, seorang orang lain dalam keadaan macam itu. Tidak ada peri kemanusiaan sedikit pun kepada Bilal ibn Rabah, seolah-olah Allah Ta'ala telah menghilangkan rasa kasihan belas kepada Umayyah bin Khalaf terhadap Bilal ibn Rabah. Lalu dalam keadaan macam itu, Umayyah memerintahkan supaya batu besar diletakkan di atas dadanya. Selepas itu Umayyah berkata, kamu akan berada dalam keadaan demikian sehinggalah kamu mati, wahai Bilal. Bilal, kamu akan beginilah keadaan kamu sampai kamu mati. Dia letakkan batu di atas dada.
ketika mana berita tentang Bilal ibn Rabah diazab, ada sahabat yang tak tahan, lalu dia lari menangis, ya Rasulullah, Bilal ibn Rabah kena azab. Ketika itu maka tak boleh buat apa-apa sebab Bilal ibn Rabah ini adalah hamba kepada Umayyah. Lalu dalam keadaan macam itu Rasulullah SAW memanggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beritahu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Sayyidina Abu Bakar, kamu pergilah selamatkan Bilal ibn Rabah. Sayyidina Abu Bakar merasa ragu-ragu sebab Bilal ibn Rabah ini hamba. Katanya, kamu belilah pada dia, belilah apa sahaja tawaran yang ditawarkan itu, kamu belilah. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ikut perintah Rasulullah, kerana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah langgar perintah Rasulullah. Bila sahaja disuruh saja, Sayyidina Abu Bakar membawa duit yang begitu banyak. Tak ada fikir dah rugi ke habis harta, tak ada fikir dah, bagi dia nak selamatkan Bilal ibn Rabah. Lalu dalam keadaan macam itu, dia pun kata, Umayyah pun kata, beginilah kamu, ataupun kamu keluar daripada agama Muhammad dan kamu sembah Lata dan Uzza. Kalau mu nak selamat wahai Bilal, kamu sembah Lata dan Uzza. Kalau mu tamu sembah Lata dan Uzza, yakni patung berhala, kamu akan keadaan macam ini diseksa sampai kamu mati wahai Bilal. Dalam keadaan macam itu, Bilal tetap mengatakan, Allah ahadu ahad, ahadu ahad. Sakit hati Umayyah bila mendengar perkataan tersebut. Pada satu hari, Abu Bakar melalui kawasan Bilal diseksa, lalu berkata, hai Umayyah, tengah-tengah dalam keadaan macam tu, datanglah Sayyidina Abu Bakar dengan perintah Rasulullah SAW. Lalu pun tengok ketika itu Umayyah tengah seksa. Lalu kata, hai Umayyah, kamu seksa seorang hamba yang tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya. Kamu tidak takut ke nanti kamu akan diazab oleh Allah? Katanya Sayyidina Bilal ibn Rabah, Sayyidina Abu Bakar, kamu nanti akan diazab oleh Allah kerana kamu menyeksa orang ini. Lalu dalam keadaan sehingga bila lagi kamu ingin menyeksa, sampai bila kamu nak seksa dia? Umayyah menjawab, kamulah yang telah merosakkannya. Kerana puak-puak kamulah aku seksa dia. Kalau macam itu, wahai Umayyah, kamu juallah pada aku. Aku tidak mau jual, kata Umayyah, tidak mau jual, kerana aku tak puas hati, aku nak seksa juga dia. Maka berlakulah tawar menawar. Katanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Umayyah, tidak ada guna ke kalau cuba mu fikir, mu takkan tambah piti. Kalau mu seksa dia mati, lepas mati aku ambil beli, habis mu tak boleh piti. Tapi kalau mu tambah jual, mu seksa mati, apa manfaat kamu boleh? Dia muka apa? Tak boleh benda, piti pun kamu tak boleh, habis takat dia mati. Tapi kalau mu bebaskan dia, mu dah seksa dah dia, puas hati dah mu dapat piti lagi, mu nak tambah. Main mikir betul kot, ada saja habis piti. Akhirnya kata, baik, tak kalau aku jual, aku nak jual mahal, tak kira jual. Maka dia letakkan tawaran yang tinggi. Dia letak tawaran yang tinggi. Bila dia letak tawaran yang tinggi, akhirnya Sayyidina Abu Bakar dah standby dah duit tu. Dia sangka Sayyidina Abu Bakar sayang nak jual harga dengan harga macam ni. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar terus beli tu. Suka Umayyah dapat piti. Akhirnya bila dibeli saja, habis sahabat-sahabat yang lain sembuh. Buat lari ke mana? Tunggu minggu depan. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.